Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi ya kepada sifat-sifat kepimpinan. 21 sifat ya, 21 sifat kepimpinan untuk abad 21 ya. Jadi yang keempat ni adalah hikmah dan petah berbicara kan. Jadi sifat ini amat penting ya. Dalam Quran pun telah disebutkan ya. Jadi selepas Talut raja yang telah dilantik secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Daud dilantik menjadi raja kan. Dalam Quran Allah berfirman kan, wasadatna mulkahu wa atainal hikmah wal fisalil khitab kan, dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah dan kepitahan berbicara kan. Jadi dua ni ya, hikmah dan kepitahan berbicara kan. Nabi Ibrahim pula berdoa ya, sentiasa berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku hikmah dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi dua ni, hikmah dan kepitahan berbicara ya, amat penting ya. Misalnya dalam dalam perang Uhud ya, ni hikmah macam mana ya, macam mana hikmah ni amat penting ya. Dalam perang Uhud tu pada peringkat awal orang Islam telah menang kan, tetapi sebahagian pasukan pemanah telah turun daripada Bukit Uhud, menyebabkan umat tentera Islam terdedah kan. Tanpa menyia-nyiakan peluang itu, pasukan musuh telah merebut bukit itu dan memanahi pasukan Islam. Jadi pasukan Islam telah menjadi kelam kabut dan Rasulullah sendiri telah terperosok lalu jatuh ke dalam lubang lah kan. Kemudian tiba-tiba terdengar teriakan dari pihak musuh yang mengisytiharkan bahawa Muhammad telah mati kan. Sahabat-sahabat yang bertahan bersama Rasulullah cuba bangun menafikan berita itu, tapi Rasulullah tarik, senyap dia kata kan, diam kan. Dia selepas peperangan itu dan pasukan musuh telah beredar perlahan untuk pulang ke Mekah dengan jadi selamat umat Islam. Kalau tidak dah jadi apa kan, dia di bawah ya, pasukan pemanah musuh ke atas, memang jadi sasaran sajalah kan, matilah semua. Tapi dengan Rasulullah kata diam tu, jadi musuh pun puas hati balik dan mereka semua selamat ya. Jadi ini menunjukkan hikmah, walaupun nampak seolah-olah macam kalah, tapi sebenarnya itu adalah satu hikmah yang menyelamatkan semua orang kan. Begitu juga dalam perjanjian Hudaibiyah kan. Pada tahun 6 Hijrah kita tahu kan Rasulullah bersama 1,400 orang tu nak pergi ke Mekah lah untuk haji kan, menunaikan haji, tapi terhalang. Terus orang Quraisy takut orang Islam akan perang lah kan. Kemudian menghalang Rasulullah dan akhirnya negotiation berlaku lah kan. Kita pun tahu ceritanya, negotiation semua. Dalam negotiation tu ada perkara yang ada satu perkara yang bukan satu, ada beberapa perkara lah yang sangat nampaknya seolah-olah merugikan umat Islam lah kan. Masa tu jadi dalam negotiation tu Suhail diantar untuk berbincang dengan Rasulullah, Suhail bin Amru kan, untuk berunding lah dengan Rasulullah. Jadi ketika awal-awal lagi Suhail dah tak setuju apabila Rasulullah kata perjanjian ini dibuat antara Muhammad Rasulullah dengan orang Mekah. Dia kata, mana kami tak percaya dengan kamu sebagai Rasul kan, buang apa kata Rasul kan. Lepas tu ada bismillah pula, kami tak percaya ni bismillah ni, buang kan. Rasulullah pun setuju juga kan. Jadi perkataan bismillah, perkataan Rasulullah dibuang kan. Jadi ini telah menimbulkan amat tidak puas hati di kalangan sahabat lah kan. Jadi Suhail bin Amr ni memang dia pandai ya. Dia ni memang pandai, seorang negotiator yang baik lah kan. Lepas tu dalam perjanjian tu pula, kalau orang Mekah datang ke Madinah kena hantar pulang. Orang Mekah hantar Madinah, pergi lari ke Madinah, tak payah hantar pulang kan. Jadi tak puas hati sungguh lah ni kan. Ya, jadi apabila perjanjian telah dipersetujui kan, memang dah tak puas hati sungguh lah kan. Jadi sebelum ditandatangan ni, dah setuju dah, cuma tak tanda tangannya lagi kan.
tiba-tiba Abu Jandal ni anak Suhail negotiator orang Mekah tadi kan, datang, dia masuk Islam dan dia mohon perlindungan daripada Rasulullah SAW kan. Rasulullah cuba mempertahankan Abu Jandal ni, tapi Suhail kata no, tak ada, dia kata kamu kena pulangkan, kita dah setuju kan, kalau orang Mekah datang kena pulangkan. Tetapi Rasulullah terpaksa pulangkan lah. Jadi sahabat-sahabat memang rasa tak puas hati sungguh kan, tak puas hati sungguh kan. Kemudian dah sign agreement semua kan, dia tak jadi pergi Mekah. Rasulullah perintahkanlah sembelih kambing. Rasulullah perintahkan. Jadi apa namanya ni, semua sahabat terpegun, diam, macam tergamam, tak buat apa kan. 3 kali Rasulullah perintahkan sembelih kan, tak Rasulullah pun orang tak terima ni, orang tergamam lagi ni kan. Dengan sedih tu Rasulullah masuk ke kemahnya. Kemudian isterinya Ummah Salamah menyarankan supaya Rasulullah SAW keluar semula dan sembelih kambing tu dan bercukur kan. Jadi apabila melihat tindakan Rasulullah tu, para sahabat pun dengan segera berbuat demikian ya. Tadi macam tergamam semualah kan. Jadi begitulah perjanjian Hudaybiyah tu nampak berat sebelah ya. Tapi sebenarnya di sana hikmahnya banyak ya. Hikmahnya banyak. Ini perjanjian ini menunjukkan bahawa kewujudan negara Islam di Madinah walaupun kecil pada waktu itu telah diakui oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ni kira orang yang terhormat di seluruh kawasan Arab tu, dia macam pemimpin lah kan. Dan dia diiktirafkan sebagai orang utama pemimpin kaum-kaum Arab kan. Jadi bila orang Quraisy setuju berjanji, maknanya kewujudan mereka di Madinah tu memang telah diakui kan. Kemudian dalam perjanjian itu juga orang Arab bebas bergabung sama ada Mekah atau Madinah kan. Ini pun satu lagi lah. Dulu semuanya kiblat ke Mekah kan, tapi sekarang ni boleh ke Madinah kan. Abu Jandal pula tadi Abu Jandal yang masuk Islam tadi, yang terpaksa dihantar balik, anak Suhail tadi, dia apabila dibawa balik ke Mekah, tengah-tengah jalan dia pergi melepaskan diri dan melarikan diri ke tepi Laut Merah kan. Kemudian kat sana dia cegat semua peniaga-peniaga dari Mekah yang ke Syam, yang pergi ke Syam, dia cegat kan. Dulu orang-orang Mekah lalu Madinah, tapi sebab Madinah dah orang Islam kat situ, dia lalu jalan pantai. Tapi si Abu Jandal ni pergi cegat kan kat pantai. Jadi orang-orang Mekah masalah lah nak pergi berniaga ke Syam, macam mana? Lalu Madinah tak boleh, lalu pantai tak boleh kan. Akhirnya orang Quraisy datang jumpa Rasulullah, minta clause tu dibatalkan kan. Jadi belum lagi lama perjanjian tu kejadian tu berlaku, orang Quraisy dah mula mungkar janji kan. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang menyebelahi Madinah. Ini merupakan pelanggaran lah kepada perjanjian itu. Maka pada tahun 8 Hijrah, 2 tahun selepas perjanjian ditandatangani, Rasulullah menggempur Mekah. Maka dengan mudah Mekah dikalahkan ya. Ini satu lagi lah hikmahnya ya, bagaimana hikmah berlaku kan. Nampak kalah tapi sebenarnya menang kan. Mengenai kepetaan bercakap ni, pemimpin amat penting ya, terutama dalam keadaan genting ya. Jadi Rasulullah memang seorang orator lah, seorang pemidato, seorang yang petah bercakap lah. Dan dia boleh mengkobarkan semangat orang untuk pergi berperang kan. Satu dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, yang maksudnya kan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital kan. Hai nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang ya. Jadi jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh kan. Dan jika ada 100 orang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir kan. Jadi macam tu ya, mengkobarkan semangat. Kalau orang tak pandai bercakap, macam mana nak mengkobarkan semangat kan. Jadi itulah dianya ya. Jadi seorang yang pemimpin tu dia kena peta bercakap dan dia pandai menyentuh jiwa orang supaya dia boleh mobilize orang lah kan.
Dan ini daripada Jabir bin Abdullah berkata, pernah Rasulullah apabila berpidato merah menyala matanya, lantang suaranya dan bersemangat marahnya, sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari ini, kan mungkin pada waktu petang. Serta baginda bersabda, aku diutus dan masa berlakunya kiamat seperti 2 jari ini, kan. Macam itulah ya. Jadi Rasulullah bersemangat, cakapnya memang bersemangat sungguh dan menyentuh hati, menyentuh jiwa. Memang orang akan berkobar-kobar, akan ikut dia, kan. Itulah di antaranya sifat-sifatnya ya. Begitu juga Umar bin Khattab ya, dia ini seorang yang amat petah berbicara dan terkenal dengan kemahiran berpidato. Kemahiran berbicara menyebabkan dia mudah melakukan perubahan-perubahan dan melaksanakan inovasi dan menaikkan semangat umat Islam untuk berjihad ya. Semasa belum jadi khalifah, kena ingat ya, Parsi jatuh, tumbang semasa pemerintahan dia. Begitu juga Rom Byzantium, kan, dia dapatlah menguasai sebahagian besar wilayah Rom Byzantium, kan, dapat dirampas ya. Dia pandai bercakap, pandai berpidato, pandai menaikkan semangat tenteranya dan juga umat Islam. Jadi itulah ya, kita kena latihlah diri kita, anak-anak kita, dan kalau kita guru atau pesara murid-murid kita untuk supaya petah, pandai bercakap ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.